Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan, saudara-saudara semua. Setelah demo yang dilakukan oleh Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh, berkaitan dengan isu bendera, akhirnya ada satu keputusan terbaru. Akmal sambut gesaan pemuda di EP Pulau Pinang untuk putuskan hubungan. Saya berpikir daripada benda ini, tajuk berita ini, saya rasa boleh menyebabkan bukan saja di antara pemuda di EP Pulau Pinang dan juga Akmal Saleh, tetapi hubungan di peringkat persekutuan. Hubungan antara DAP dan juga UMNO ataupun Barisan Nasional. Adakah ini boleh menyebabkan perpecahan di kalangan pemimpin BN dan PH? Nah, saudara-saudara, Akmal akhirnya membuat keputusan sambut gesaan pemuda DAP. Mungkin ramai yang tertanya-tanya, adakah Akmal dilihat ekstrim begini, sepatutnya beliau tidak berada dalam kerajaan? Apa pula keputusan Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO? Apa pula keputusan Anwar sebagai Perdana Menteri? Oke, sebelum kita teruskan, saya perkenalkan kepada Anda. Ini adalah terapi imun. Produk ini adalah untuk mendidik sistem imun badan, meningkatkan sistem imun badan, dan juga menyeimbangkan sistem imun badan Anda. Sekiranya Anda ada masalah kesehatan, melibatkan hati, jantung, perut, gastrik, kolesterol darah tinggi, diabetes, kencing manis, penyakit melibatkan penglihatan, kulit, dan macam-macam lagi, dan nak ikhtiar sihat, ini adalah jawaban kepada kesehatan Anda. Sekiranya Anda ingin mendapatkan tips dan maklumat lebih lanjut tentang produk ini, Anda boleh menghubungi saya di nombor yang tertera. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh memberi isyarat tidak gentar dengan gesaan pemuda di EP Pulau Pinang untuk memutuskan hubungan politik dengannya. Adun Merlimau itu menegaskan bahwa langkah itu ibarat memutuskan hubungan dengan seluruh sayap pemuda UMNO dan secara tidak langsung parti tunjang Barisan Nasional sendiri. Silakan, katanya dalam satu hantaran ringkas DFB, sambil memaparkan tangkap layar artikel berita mengenai gesaan pemuda di EP Pulau Pinang. Terdahulu, pemuda di EP Pulau Pinang menggesah kepimpinan parti itu memutuskan hubungan politik dengan Akmal susulan tindakan Ketua Pemuda UMNO itu yang didakwa bersifat provokasi. Kenyataan itu dikeluarkan sehari selepas Akmal mengetuai protes di hadapan sebuah kedai perkakasan di Kepala Batas Pulau Pinang, selepas pemilik premis itu dirakam menggantung jalur gemilang secara terbalik. Pemilik kedai berkenaan, Pang Cintian, mendakwa dia tersilap memasang bendera berkenaan ketika sedang mengukur panjang sebatang tiang besi. Polis telah membuka kertas siasatan berhubung kejadian tersebut dan meminta supaya semua pihak bertenang. Nah, berkaitan dengan isu ini, dengan tindakan Akmal yang kita lihat memang ekstrim, sehingga ada yang kata samseng politik lah, samseng jalanan lah. Saya tidak berapa setuju lah kalau nak cakap Akmal samseng. Tapi dengan tindakan Akmal ini, adakah boleh menyebabkan hubungan di antara DAP dan juga BN ataupun BN-PH di peringkat persekutuan akan semakin jatuh? Nah, semua ini menjadi persoalan, dan paling mengejutkan adalah sekiranya dekat-dekat PRU16 nanti, adakah hubungan BN dan PH mampu dikekalkan, mampu konsisten baik seperti sebelum ini? Nah, saudara-saudara, kita nantikan. Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, antara keputusan terkini berkaitan dengan siasatan kes kematian Zahra Khairina. Sebelum ini kita dalam channel saya ada menerima komen satu cadangan supaya kes ini diserahkan kepada Timbalan Ketua Polis Negara, yaitu
Tan Sri Ayub Khan. Dan yang terkini, saudara-saudara, Timbalan Ketua Polis Negara ada membuat satu kenyataan berkaitan dengan kes ataupun isu ini. Kes Zara Khairina, JIPS ambil keterangan 3 pegawai kanan polis. Mungkin kita pernah mendengar sebelum ini kalau ada pihak-pihak di luar sana yang digelar sebagai pihak berkuasa, VIP, pengetua kah, guru kah, wadan kah, security sekolah kah, pelajar kah, yang terlibat dengan kesalahan di dalam isu ataupun case kematian adik Zara. Siapapun mereka, kalaulah ada dan didapati bersalah, mereka perlu dikenakan tindakan undang-undang. Tidak kira mereka siapa, pegawai penyiasat kah, penyelia kah, doktor kah, kalau ada yang terlibat bersalah, mereka perlu dikenakan tindakan undang-undang, perlu dikenakan hukuman yang setimpal. Tapi berkaitan dengan ini, JIPS ambil keterangan 3 pegawai kanan polis. Sepasukan pegawai daripada Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard JIPS Bukit Aman akan ke Sabah dalam masa terdekat bagi merakam keterangan 3 pegawai kanan polis yang terlibat dalam siasatan awal kes kematian Zara Khairina Mahadi. Maknanya Bukit Aman akan turun ke Sabah masa terdekat dan mereka akan diambil keterangan 3 pegawai kanan polis yang terlibat dalam siasatan awal kes ini. Kalaulah mereka ini diambil keterangan dan terdapat bukti baharu ataupun terdapat maklumat baharu daripada mereka bertiga ini, kalau mereka didapati bersalah ataupun ada dalang-dalang utama yang bakal didedahkan, mereka ini perlu dikenakan tindakan. Timbalan Ketua Polis Negara akhirnya bersuara. Timbalan Ketua Polis Negara Ayub Khan Maidin berkata, JIPS telah membuka kertas siasatan tata tertib terhadap Ketua Polis Daerah berpangkat Superintendent, Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah berpangkat ASP, dan pegawai penyiasat berpangkat Inspektur yang disyaki melakukan ketidakpatuhan ataupun SOP ketika menjalankan siasatan kes tersebut. Bayangkan saudara-saudara, nama yang disebut sini adalah Ketua Polis Daerah, Superintendent, kedua Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Daerah berpangkat ASP, dan pegawai penyiasat berpangkat Inspektur yang disyaki melakukan ketidakpatuhan dalam prosedur operasi standar. Pegawai JIPS Bukit Aman akan ke sana bagi mengambil keterangan bagi pegawai-pegawai berkenaan. Siasatan ini berkaitan ketidakpatuhan SOP siasatan kes Zara Khairina. Ayub Khan berkata demikian ketika ditemui pemberita. Katanya tindakan tegas akan diambil terhadap pegawai penyiasat dan penyelia yang bertanggung jawab sekiranya terbukti berlaku ketidakpatuhan SOP kesiasatan. Setakat ini katanya, ketiga-tiga pegawai kanan terbabit masih menjalankan tugas seperti biasa. Jadi kalau mereka ini didapati bersalah, mereka perlu dikenakan tindakan undang-undang.